Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4, Unit 14, Demi Tanah Airku, tajuk Idola Dilitar, standard pelajaran 3.2.2. Kemahiran menulis iaitu menjawab soalan bertumpu dan bercapah. Murid-murid boleh buka buku teks halaman 98. Sebelum tu, cikgu mahu murid-murid baca dan cuba fahami petikan teks muka surat 98, biografi Hafiz Syahrin bin Abdullah. Dalam halaman ini, murid-murid akan melakukan aktiviti menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah. Berikut adalah gambar-gambar yang menunjukkan Hafiz Syahrin yang beraksi dalam perlumbaan MotoGP peringkat dunia. Mari kita lihat cara menjawab soalan bertumpu dan bercapah. Soalan bertumpu hanya memerlukan jawapan yang sudah tetap. Biasanya jawapan bagi soalan bertumpu sudah ada dalam petikan teks. Jawapan soalan bertumpu hanya terhad. Maksudnya di sini, sekiranya kamu memberi jawapan yang berbeza mengikut kehendak soalan, maka jawapan itu adalah salah. Maka di sini murid-murid, jawapan soalan bertumpu biasanya sudah ada dalam petikan teks yang murid-murid baca. Sekiranya murid-murid menjawab selain dari jawapan yang ada dalam teks tersebut, jawapan tersebut dikira sebagai salah. Biasanya soalan bertumpu bersifat objektif. Soalan bertumpu biasanya menggunakan kata tanya seperti siapakah, apakah, di manakah dan bilakah. Mari kita lihat pula cara menjawab soalan bercapah. Soalan bercapah memerlukan kemahiran pemikiran aras tinggi seperti kritikal, kreatif dan rasional. Jawapannya tiada dalam petikan teks kerana ia terbuka dan meluas. Untuk menjawab soalan ini, kamu perlu mengemukakan pelbagai jenis jawapan. Kamu boleh memberi pelbagai jenis jawapan untuk soalan tersebut. Maksudnya, soalan bercapah tidak terhad. Soalan bercapah mempunyai banyak jawapan yang betul. Proses penilaian membuat keputusan tentang ketepatan, kebaikan dan kesesuaian maklumat. Contoh bentuk soalan bercapah. Berikan pendapat kamu, apakah pandangan kamu, sekiranya, mengapa. Ini adalah contoh-contoh soalan berbentuk capah. Mari kita lihat pula teknik menjawab soalan latihan dalam halaman muka surat dalam halaman 98. Kita lihat soalan yang pertama. Siapakah pelumba dalam sukan pemotoran negara? Murid-murid, untuk menjawab soalan ini, kita perlu meneliti kata kunci soalan iaitu siapakah dan sukan pemotoran. Kemudian, melalui kata kunci ini, murid-murid baca petikan, kemudian cari di manakah kedudukan kata kunci ini. Maka, sekiranya murid-murid jumpa, itulah jawapannya. Untuk membina jawapan pula, kita perlu mengambil sebahagian ayat dalam soalan. Contohnya, kalau murid-murid lihat tadi, soalannya siapakah pelumba dalam sukan pemotoran negara. Jadi, murid-murid perlu ambil sebahagian daripada soalan tersebut. Pelumba dalam sukan pemotoran negara ialah siapa, kan? Sebab tadi murid-murid dah cari dalam petikan teks siapakah
siapakah pelumba tersebut. Mesti seharusnya murid-murid sudah jumpa dalam petikan tersebut. Kemudian murid-murid letak je di belakang jawapan yang murid-murid salin dari sebahagian daripada soalan tadi. Mari kita lihat pula soalan yang kedua. Di manakah negeri kelahiran beliau? Beliau tu siapa? Beliau itu adalah beliau itu ialah Hafiz Syahrin bin Abdullah. Untuk menjawab soalan ini, kita perlu meneliti kata kunci soalan, iaitu di manakah dan kelahiran. Di manakah merujuk kepada tempat. Tempat di mana Hafiz Syahrin ini dilahirkan. Kemudian cari maklumat dalam petikan teks kata kunci tersebut. Murid-murid cari di manakah kedudukan kata kunci tersebut, iaitu di manakah tempat kelahiran. Sesudah murid-murid temui, tiba masa untuk menjawab soalan pula. Maksudnya kita ulang balik kaedah yang seperti mana nak menjawab soalan pertama tadi. Kita perlu mengambil sebahagian ayat dalam soalan. Kemudian kemudian kita pasifkan. Contohnya, beliau dilahirkan di negeri. Beliau tu siapa? Hafiz Syahrin. Dilahirkan di negeri. Di negeri mana? Kan? Okey, untuk menjawab soalan ketiga pula, apakah kejayaan yang diperoleh beliau? Apakah kejayaan yang diperoleh oleh Syahrin tadi? Untuk menjawab soalan ini pula, kita perlu meneliti kata kunci soalan, iaitu kejayaan yang diperoleh. Kemudian, sesudah kita jumpa kejayaan yang diperoleh, kita perlu mengambil sebahagian ayat juga dalam soalan, kemudian tukar kata ganti nama kepada nama sebenar. Untuk menjawab soalan ini, kita tukar kata ganti nama, iaitu beliau tadi, kepada Hafiz Syahrin. Okey, kejayaan contoh kita ambil sebahagian daripada soalan tadi. Kejayaan yang dicapai oleh Hafiz Syahrin ialah kejayaan apa kan? Kemudian, untuk menjawab soalan yang keempat, mengapakah semangat beliau harus dicontohi? Untuk menjawab soalan ini, kita perlu meneliti kata kunci soalan, iaitu semangat dan contohi. Dicontohi. Kemudian cari maklumat dalam petikan kata tersebut. Cikgu dapati tiada perkataan semangat kan. Jadi cuba kamu cari maksud semangat, maksud lain bagi semangat kan. Contohnya semangat bersamaan dengan sikap kan. Jadi sikap apa yang dimiliki oleh Hafiz Syahrin ni yang boleh kita buat contoh. Jadi sesudah itu sudah pasti murid-murid jumpa jawapannya dalam petikan kan. Jadi untuk membina jawapan pula, kita perlu mengambil sebahagian daripada soalan. Contohnya kita ambil juga sebahagian daripada soalan. Semangat beliau harus kita contohi kerana apa kan? Kerana apa? Apa yang boleh dicontoh? Okey, baiklah. Kita seterusnya soalan yang terakhir. Cikgu dah silap tu sepatutnya soalan kelima. Situ tetap nombor 1. Jadi ini soalan yang kelima. Nanti murid-murid buat catatan sikit. Ini soalan kelima. Sekiranya kamu berminat untuk berlumba di manakah tempat sesuai? Mengapa? Berlainan dengan 4 soalan tadi, soalan yang terakhir ni, soalan yang kelima merupakan soalan bercapah. Jadi bila soalan bercapah, tiada jawapan dalam petikan teks. Jadi murid-murid perlu memberi jawapan sendiri, mengikut pandangan murid sendiri, mengikut logik murid sendiri. Jadi dalam soalan ini, murid-murid perlu menjawab
dua. Murid-murid perlu memberi dua jawapan kerana ada dua soalan di sini. Yang pertama, jika kamu berminat untuk berlumba, di manakah tempat sesuai? Pertama sekali, murid-murid nyatakan tempat yang sesuai. Kemudian, beri alasan sebab soalan dia mengapa kan. Mengapa tu menunjukkan alasan. Kenapa murid-murid memilih tempat tersebut. Jika jadi kamu perlu menyatakan jawapan berdasarkan jawapan logik dan pendapat kamu sendiri. Soalan ini juga memerlukan kamu memberikan dua jawapan. Di manakah, macam cikgu cakap tadi, tempat yang sesuai, yang kamu fikirkan sesuai. Kemudian beri alasan mengapa tempat itu kamu pilih. Jadi kita ambil juga sebahagian daripada soalan, iaitu tempat yang sesuai untuk berlumba ialah apa kan? Nyatakan dulu tempat sesuai. Jawapan yang pertama, nyatakan dulu tempat yang sesuai. Kemudian beri alasan kenapa kamu pilih tempat tu. Tempat ini sesuai kerana kerana apa kan? Jadi untuk menjawab biasanya dalam peperiksaan soalan sebegini mempunyai 3 markah. Untuk mendapat markah penuh, murid-murid perlu menjawab kedua-dua bahagian soalan ini. Okey, ingat kamu tidak boleh memberi jawapan yang terlalu ringkas. Maksudnya di sini murid-murid tidak boleh memberi jawapan tanpa ayat yang lengkap, dan tanpa struktur ayat yang betul. Contohnya, murid-murid bagi jawapan satu perkataan saja, itu tidak menepati kehendak soalan. Maksudnya kita tidak boleh menjawab dengan jawapan terlalu ringkas. Okey, baiklah murid-murid, latihan di rumah. Jawab soalan pemahaman berdasarkan petikan teks bertajuk Idola di Litar. Kemudian latihan ini buat dalam buku BM2, iaitu BM Pemahaman. Okey, ini contoh latihan yang perlu murid-murid buat. Soalan ni ada juga, murid-murid boleh rujuk buku teks halaman 98 kerana soalan ini diambil dari petikan teks tersebut dalam halaman tersebut, halaman 98. Okey, baiklah murid-murid, itu sahaja pelajaran kita pada minggu ini. Sekian, terima kasih.